Apa kata kita mulakan lebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Haji Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung bacaan dan juga tadabbur dengan soalan kita. Hari ini kita masuk halaman 31. Seperti mana biasa, saya akan membawa perbincangan dalam sesi pada hari Selasa malam ini. Terkadang kita hanya melihat satu ayat sahaja. Kadang kita melihat setengah muka surat. Dan malam ini saya bawakan pula untuk kita pergi satu muka surat terus. Jadi sengaja saya bawakan dengan kepelbagaian ini supaya Haji Hajah harapnya dapat mengikuti dan juga membaca pattern-pattern apabila kita melaksanakan sesi tadabbur dengan soalan ini dengan pelbagai metod. Dan harapnya itu dapat diperhatikan bersama-sama dan dijadikan sebagai pelajaran untuk kita mengambil iktibar dan insya-Allah harapnya itu boleh kita manfaatkan dalam keluarga masing-masing. Sudah bersedia semua untuk kita membaca terlebih dahulu ayat Al-Quran halaman 31. Sekiranya sudah bersedia, kita tuliskan di ruangan chat itu nombor 1. Haji Hajah bagi yang sudah bersedia tuliskan nombor 1. Alhamdulillah. 1. Bagaimanakah dengan yang lain? Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah ramai yang sudah bersedia. Oleh sebab itu mari kita mulakan terus membaca surah Al-Baqarah halaman 31 yang mana insya-Allah hari ini kita akan terus melihat satu muka surat bermula daripada ayat 197 sampailah ayat 100 ataupun ayat 202. Kerana ayat-ayat di sini masih lagi terkait dengan haji itu sendiri, jadi itu lebih mudah untuk kita membicarakannya terus pada malam ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikir dan memahaminya. Ayat 197 ini meneruskan perbincangan kita daripada ayat-ayat yang lepas yang sudah pun memasuki perihal haji. Jika pada ayat yang lepas kita sudah pun membicarakan tentang perihal haji, ada perkara-perkara yang dibenarkan dan kali ini kita bercakap tentang haji juga ataupun ibadah yang terkait dengan ialah haji ini. Ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan. Apa dia? Yang pertamanya, ketika mana ibadah haji tidak boleh mencampuri isteri, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh bertengkar, dan dalam masa yang sama dalam masa mengerjakan haji itu. Kemudiannya Allah menerangkan tentang kepentingan untuk membawa bekal, dan kita bercakap tentang bekalan. Ada bekalan fizikal, ada bekalan spiritual. Itu pun sudah kita bincangkan dalam ayat yang lepas, bahawa pentingnya untuk ada dua bekal, iaitu bekal fizikal dan juga bekal spiritual. Terkait dengan bekal spiritual, iaitu kita mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan dan kita mempersiapkan diri kita dengan hati yang sepenuhnya 100% ketika mana kita mengerjakan haji dan juga umrah itu hanyalah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama, tidaklah menjadikan kita orang yang apabila pergi menunaikan haji ataupun umrah itu tanpa membawa apa-apa bekal daripada sudut fizikalnya. Tak bawa duit pun tak bawa, makanan pun tak bawa, bekal apa pun tak ada. Sampai-sampai itu menyebabkan kita terpaksa meminta-minta pula. Dan dekat sana pada waktu mengerjakan haji itu, maka itu tidaklah molek dan itu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ni ayat 198. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu. Sekejap ya, saya ingat saya beginilah ya. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, fa iza afattum min arafatin
fazkurullaha 'indal masy'aril haram, maka sebutlah nama Allah dengan doa iaitu talbiyah dan juga tasbih di tempat masy'aril haram iaitu di Muzdalifah. Ini mereka yang mengerjakan haji turun daripada padang Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah itu, maka diperingatkan untuk selalu ataupun memperbanyakkan menyebut nama Allah. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Dan Allah suruh kita ingat juga bahawa kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta doa sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suruh kita ingat tentang keadaan kita ini. Kalau dahulu Arab jahiliyah, mereka sudah diberikan dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudiannya ada dalam kalangan mereka yang kemudiannya menyelewengkan apa yang dibawa oleh syariat Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan ibadah haji itu. Kemudiannya mereka buat haji juga, tapi buat haji dengan cara musyrik. Maka kemudiannya apabila Islam datang dan kemudiannya difardukan sebagai salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu adalah mengerjakan haji. Maka haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu nikmat yang cukup besar apabila Allah keluarkan kita daripada jahiliyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang yang mungkin dia rasa gembira apabila keluar daripada kemiskinan menuju jadi orang kaya. Itu dia gembira daripada sudut fizikalnya. Tetapi ada yang lebih gembira dan besar daripada itu adalah keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini ayat yang meneruskan tentang untuk mencari limpah kurnia di musim haji itu. Baik, kemudiannya summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah iaitu tempat bertolaknya orang ramai dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Kendati pun ada yang dibenarkan, tetapi di sini Allah highlightkan tentang lebih baik untuk kamu fazkurullah. Lebih baik untuk kamu meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Innallaha ghafurur rahim. Fa iza qadaitum manasikakum. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, fazkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, au asyadda dzikra, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Sebab itu ini juga terkait dengan orang yang apabila selesai mengerjakan haji, apakah haji itu haji yang baik baginya ataupun haji itu adalah haji yang sekadar dia mengerjakan haji sebagai satu kewajipan. Kita sudah bincangkan antara menunaikan semata-mata dengan menyempurnakan. Itu dua perkara yang berbeza. Jadi orang yang sekadar menunaikan, alhamdulillah, macam kita dapat tunaikan solat, alhamdulillah. Kan, dapat kita baca Al-Quran, alhamdulillah. Dan dapat kita tunaikan zakat ataupun keluarkan zakat, alhamdulillah. Namun ada yang lebih tinggi daripada itu adalah apabila kita sampai ke peringkat menyempurnakan. Kita lihat dalam ayat yang lepas, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini terkait dengan kita berusaha untuk menyempurnakan. Jadi bila dalam konteks kita bercakap mahu menyempurnakan, itu
dia bukan hanya sekadar ketika mana kita melakukan ibadah itu, tetapi mesti hasilnya itu terlihat selepas ibadah itu. Sebab tu kalau lepas haji tapi mulutnya masih lagi tak baik, mintalah dengan Allah supaya Allah terima hajinya sungguh-sungguh. Kalau lepas daripada haji masih lagi tak boleh tinggalkan maksiat, maka bermohonlah sungguh-sungguh kepada Allah agar benar-benar haji itu menjadikan ia lebih baik, dan itu menyebabkan dia akan lebih kuat untuk menyebut-nyebut ataupun memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam pada itu ada antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya, berilah kami kebaikan di dunia, iaitu orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Ini ada dalam kalangan orang. Ketika mana dia mengerjakan haji, umrah, yang dimintanya hanyalah dunia. Tak habis-habis dengan dunia. Alangkah ruginya orang yang pergi ke satu tamasya besar, kemudian dia hanya minta benda-benda yang sepele. Dia hanya minta benda-benda yang kecil. Agak rugi tak? Haji-haja pergi satu tempat yang sepatutnya haji-haja kalau minta, sepatutnya minta 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu permintaannya. Tapi ada orang yang dia minta, tak apalah 100 juta tu biar je lah. Saya nak minta 1000 je. Dia rasa 1000 tu besar dah. Pasal apa? Saya duduk kampung je. Kan? Dia minta 2000 je. Pasal apa? 2000 tu cukup lah. Saya dah banyak dah tu. Haji-haji ni orang cerdik ke tak cerdik? Tu haji-haji cerita sikit dekat ruangan chat tu. Saya nak suruh cakap, nanti tak ada yang cakap. Jadi kita minta sama-sama type dekat ruangan chat. Agak-agak ni orang cerdik ke orang tak cerdik? Kalau cerdik, tulis cerdik lah. Kalau tak cerdik, tulis tak cerdik. Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Siti Mariam kata tak cerdik. Hajah Rina pun kata tak cerdik. Yang lain kata apa? Na'udzubillahi min zalik, tak cerdik. Dah ada offer besar, dia ambil kecil-kecil. Tak cerdik, minta sikit. Kebanyakannya jawab tak cerdik. Baik. Maksudnya haji-hajahnya orang yang normal lah. Kan? Pasal tahulah benda ni tak cerdik. Tapi itulah, ada yang pergi satu tempat yang diganjarkan dengan permohonan doa yang mudah dikabulkan. Kita bercakap tempat yang terbaik. Namun yang dimintanya adalah benda-benda yang kecil. Apa dia? Dia minta dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq, dan tak ada sedikit pun baginya kebaikan di akhirat. Sebab itu kalau ada yang buat macam tu, haji-haja, tolong ingatkan diri kita. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok yang macam tu. Haji-haja minta keampunan daripada Allah. Itu satu perkara yang sangat-sangat besar, kerana siapa yang mendapat keampunan daripada Allah, maka Allah akan limpahkan kurnia yang tidak terhingga kepada hamba-Nya yang dia sayang tu. Ya Karim, tapi kita minta benda-benda yang Allah tak suka pun. Kita minta dunia dan dunia, bukanlah tak suka pun. Maksudnya sehingga kita melalaikan akhirat. Namun ada yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada di antara mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Sebab itu kita tidak menafikan tentang kebaikan-kebaikan di dunia. Kerana dengan perihal dunia inilah banyak orang juga dapat melakukan kesalehan.
Ada orang yang mempunyai harta, dengan hartanya itu dia dapat melakukan amal soleh. Ada orang yang dia punyai ilmu, dengan ilmunya itu dia dapat melakukan amal soleh. Ada orang yang dia punya anak pinak yang ramai, dengan anak pinak yang ramai itu dia boleh melakukan amal soleh. Jadi tak ada masalah untuk perihal dunia. Tapi yang lebih jauh daripada itu adalah wafil akhirati hasanah, dan juga kebaikan untuk di akhirat, waqina azabannar, dan kita mohon dengan segala kebaikan yang kita perolehi itu jangan sampai kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itulah yang akan mendapat bahagian dari apa yang telah mereka usahakan. Maka sabu, setiap daripada kita ni usaha sesuai tak dengan balasannya nanti? Sesuai. Allah akan bagi ganjaran yang sesuai kepada manusia itu, yang ganjaran kepada manusia itu sesuai dengan apa yang dia buat. Maka sabu, dengan apa yang dia usahakan. Kasab. Saya dah membahaskan tentang satu kitab dan saya mengkaji juga tentang kitab itu tentang Al-Kasbu. Al-Kasbu ini adalah tentang kita berusaha, bekerja. Sebenarnya ulama dahulu sudah pun membicarakan tentang hal kerja. Tapi masalahnya adalah saya sendiri pun dah bertahun-tahun kerja baru perasan ada kitab ni rupanya. Konsep-konsep tentang bekerja itu semua, bukan semualah, banyak diterangkan dalam kitab itu. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang dah baca dah kitab Al-Kasbu? Yang dah baca tulis 3. Yang belum baca tulis 7. Yang tak tulis apa-apa, mungkin dia dah belajar dekat alam lain. Ya Karim. 7. Macam mana ya, kita dah kerja, kalau dia yang bekerja lah kan. Dah lama dah kerja ni, tapi ya Allah. Macam mana nak buat ni Haji Hajah 7 semuanya. Padahal ini satu bacaan yang sangat penting pasal kita semuanya bukan semuanya lah kan. Kalau katakan ada yang bekerja, maknanya itu adalah satu panduan yang sangat penting tu. Ya Karim, tak apalah Haji Hajah ya. Nanti kita dapatkanlah satu masa supaya dapat juga kita telusuri tentang Al-Kasbu itu, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu juga saya muatkan dalam buku yang saya tulis tapi belum sepenuhnya siap, sebab kita belum cetak, iaitu Jangan Kaya Sebelum Soleh. Itu penting sebenarnya Haji Hajah ya Karim. Kalau ada ruang dan peluang, bacalah ya. Baca kitab Al-Kasbu, itu kalangan Al-Imam Asy-Syaibani. Baik, mari kita teruskan ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Tadi wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat hitungannya. Allahu Akbar. Jadi Haji Hajah itu kita baca halaman 31 ini, maka dapat kita fahami pada halaman ini masih lagi membicarakan tentang perihal haji. Iaitu ketika mana haji ada perkara yang tidak dibenarkan untuk kita lakukan, dan pentingnya untuk membawa perbekalan dalam haji itu. Dan kemudiannya Allah menyebutkan lagi tentang mencari kelebihan di musim haji itu, dan dibenarkan. Namun ayat-ayat sebelumnya itu sudah memberi peringatan tentang nak cari kelebihan itu, tetapi jangan sampai kamu bergaduh. Kemudiannya diterangkan
tekankan kepada kita untuk memperbanyakkan zikrullah. Sama ada ketika mana melaksanakan ibadah haji itu sendiri, hatta selepas kita selesai menunaikan ibadah haji itu, orang yang baik terjelma apabila hajinya menyebabkan dia lebih banyak zikrullah berbanding dia tidak berzikir kepada Allah. Kan fikir lebih baik aku berzikir. Kan banyakkan berzikrullah. Baik, berzikir. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu selesai kefahaman kita secara ringkas. Sebab itu malam ini masih lagi terkait dengan haji. Jadi ada beberapa soalan untuk kita telusuri bersama-sama. Yang pertamanya, bagaimanakah bagi seorang mukmin itu untuk memperolehi haji mabrur? Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Ini ayat yang atas kali ini, iaitu masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji, maka tak boleh dia mencampuri isteri dia ketika mana ibadah itu, tak boleh berbuat maksiat, tak boleh bertengkar, dan dalam masa mengerjakan haji itu 3 perkara. Kena tahan sungguh-sungguh nafsu itu, dan kena tahan betul-betul perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini merosakkan hubungan sesama manusia. Jaga sungguh-sungguh. Jadi macam mana nak dapat haji mabrur? Baik. Dalam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa haji yang mabrur ialah orang yang menunaikan haji dan apabila mereka pulang, mereka dalam keadaan zuhud. Yakni cukup segala apa yang ada di dunia dan mengharapkan akhirat. Haji-haji jangan salah faham pula tentang zuhud ni. Zuhud ini bukanlah tentang tak ada apa-apa. Tetapi zuhud ini adalah orang yang dunia itu diletakkan di tangannya sahaja, bukan di hati. Sebab itu kalau dunia ini diletakkan di hati, ia sukar untuk dilepaskan. Tapi kalau dunia diletakkan di tangan, maka tidak ada masalah untuk ia dilepaskan. Jadi itu tanda haji mabrur. Jadi ini penting haji-haji. Apabila kita selesai mengerjakan haji, kemudian pulang daripada haji sesuai dengan panggilan haji kepada orang itu. Ya haji, ya hajah. Haji dan juga hajah sekalian. Itu panggilan yang selalu saya panggil kepada haji-hajah semua. Itu dengan harapan semua dalam kalangan kita ini adalah orang yang tidak meletakkan dunia itu di hati dan hanya mengharapkan akhirat itu yang lebih utama. Boleh ya? Tapi Ustaz, saya memang selama ini dah jenis macam tu. Alhamdulillah. Nanti kalau pergi kerjakan haji, balik daripada haji, alhamdulillah dia dapat konsisten, maka itulah yang terbaik. Kita nak memperolehi haji mabrur. Haji mabrur ni bukan jaga sungguh-sungguh dekat sana je. Kan dia dekat sana tu punyalah takut kan. Jaga pasangan dia. Dekat sana tu punyalah takut kan. Jaga jangan sampai bertengkar. Dekat sana tu punyalah jaga kan. Macam-macam dia jaga. Tak nak buat maksiat dan sebagainya. Habis daripada haji dia macam habis exam pula. Kan orang habis exam macam mana? Masa exam tu dia study betul-betul kan. Baca buku tu sehari sampai 3-4 buku nak kena study. Lepas exam, haram. Dan buku yang dia baca tu entah ke mana, dia enjoy, se-enjoy-enjoynya. Okey ke tak okey macam tu? Tak okey. Jadi itu haji mabrur. Harapnya kita beroleh haji mabrur bagi orang yang sudah mengerjakan. Alhamdulillah. Bagi yang belum, doalah sungguh-sungguh supaya kita dapat kerjakan haji. Bila? Jangan tunggu panggilan tabung haji, tapi jemput ataupun doalah sungguh-sungguh supaya Allah yang panggil kita. Haji-hajah lain ya, ada orang yang ditunggu panggilan tabung haji.
Bila nak pergi, tunggulah tabung haji panggil, pergilah. Tapi ada orang yang dia tunggu panggilan ilahi. Jadi orang yang tunggu panggilan ilahi, dia boleh call tiap-tiap kali solat. Bukan call lah, maksudnya doa tiap-tiap kali solat. Ya Allah, tolong ya Allah, saya ni belum kerjakan haji ya Allah. Nanti kalau dah tak larat sangat-sangat, ya Allah, takutnya saya nanti nak pergi haji tak larat, ya Allah. Tolong ya Allah, jemput saya ke sana ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tahun depan pun, tahun depan lah ya Allah. Kan? Kalau tunggu panggilan tabung haji, tahun ni tak dapat panggilan lagi, tak panggil lagi, tak apalah. Tahun depan tak panggil lagi, tak apalah, memang lagi kalau ikut senarai ni 2060 baru pergi ni Ustaz. Nantilah kalau dia panggil, nanti panggil lah. Kalau tak panggil nak buat macam mana? Itu masalah lah tu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hajah-hajah jangan lupa untuk, kalau siapa yang belum pergi, jangan lupa untuk doa banyak-banyak supaya boleh pergi. Yang dah pergi pun, jangan pula kita rasa dah pergi sekali tu cukup dah. Doalah supaya dapat buat umrah. Salah umrah. Kita pergi sana itu supaya kita dapat melihat kesan-kesan sejarah, kita dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita memahami perjuangan jerih perih Nabi SAW dan juga para sahabat. Kita lalu ke medan Uhud, menangis kita, kan? Terasa perjuangan itu, kan? Kita lalu ke tempat-tempat yang Masya Allah, Tabarakallah, kita akan rasa ya Allah, betapa hebatnya orang dahulu berjuang untuk agama. So Allahumma salli ala Muhammad. Untuk yang pertama ni, hajah-hajah fikirkanlah macam mana dan untuk kita mendapat haji mabrur. Kalau yang belum kerjakan, ya Allah, jom doa kuat-kuat, doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dah pergi, doa juga sungguh-sungguh supaya haji yang dahulu itu Allah terima, dengan kita ni termasuk dalam kelompok yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu terkait dengan mereka yang zuhud. Kemudian yang kedua, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Ini masih lagi apabila mengerjakan haji itu jangan kita berjidal, jangan kita berbuat maksiat, jangan kita bersama-sama dengan pasangan kita. Haji-haja Allah tahu semua apa yang kita buat itu. Maka soalan yang kedua, jelaskan pertolongan Al-Quranul Karim dengan perkataan yang baik dan jauhkan daripada mengeluarkan kata-kata yang keji. Apa maksud dia? Sekali lagi, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, jauhkanlah daripada melakukan perkara keji dan cubalah untuk berkata perkara yang baik. Yakni cubalah melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah dan tinggalkanlah perkara fasik dan perselisihan faham. Maka yang dimaksudkan dekat sini adalah tinggalkan itu. Tinggalkan benda-benda yang fasik, tinggalkan kita daripada berjidal ataupun berselisih faham ataupun bergaduh dengan bertikam lidah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kemudiannya yang ketiga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, ulil albab. Jadi ulil albab ini adalah orang yang menyediakan dirinya dengan bekal takwa. Jadi orang yang menyediakan diri dengan bekal takwa ni, dia sediakan bekal takwa je ke? Baik. Mengapakah Allah mengkhususkan golongan yang berakal akan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Haji-haja, kenapa Allah spesifikkan ulil albab? Orang yang dapat bertakwa kepada Allah ini adalah ulil albab. Ulul albab, insya-Allah dia boleh bertakwa kepada Allah. Ahmad albab, itu cerita. Sebab itu, Allahumma salli ala Muhammad.
Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ucapan ini kepada golongan yang berfikir. Kerana mereka lah yang mampu membezakan antara yang hak dan juga batil. At the first stage, nak jadi orang baik, kena mula berfikir. Malaslah Ustaz nak fikir. Dah lama dah berkarat dah ni, tak boleh nak fikir dah. Kalau macam itulah jawapannya, minta maaf sungguh-sungguh, doalah sungguh-sungguh supaya Allah bagi hidayah. Dan kerana apa? Kerana kalau kita sendiri tak nak berfikir, dan umat ini bahayanya kita ni kerana kalau diajak untuk berfikir, dia macam susahnya. Tapi itulah yang kita nak kena ubah. Cara fikir kita adalah kena banyak berfikir. Bila kita mula mahu berfikir, maka itu adalah jalan untuk kita membezakan antara hak dan juga batil. Mereka juga mampu untuk berfikir dengan betul dan mengetahui sesuatu menggunakan akal mereka. Orang yang bijak pandai, mereka mudah faham, dan ayat ini bukannya ditujukan selain daripada mereka seperti golongan orang yang jahil. Sebab itulah ditujukan وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Takutlah kepada aku, wahai orang-orang yang mahu berfikir. Sekali lagi, mulakan dengan berfikir. Soalan. Ajah, mari kita tulis dekat ruangan chat itu. Soalan. Macam mana setiap hari kita nak mulakan hari kita dengan berfikir? Macam mana kita nak mulakan dengan berfikir? Boleh tak tulis kat ruangan chat? Macam mana kita nak mulakan hari kita dengan berfikir? Apa aktiviti yang boleh kita lakukan supaya kita boleh mula berfikir? Hajah Amirah kata solat. Alhamdulillah. Dalam solat itu jangan sampai ingat benda-benda yang tak sepatutnya ingat. Ngaji. Hajah Riana kata. Haji Zulkifli kata ngaji juga. Baca Al-Quran yang ada tafsir Ibn Kathir. Hajah Zakiyah memang selalu buat aktiviti tu, Masya Allah. Hajah Taharah kata baca Al-Quran. Hajah Izan kata melihat alam. Masya Allah. Hajah Siti Maryam kata tengok alam ini. Dia ada ayat Quraniyah, dia ada ayat kauniyah. Maka hajah-hajah itu adalah cara untuk orang beriman ini berfikir. Bila kita baca Al-Quran, kita berfikir apakah mesej Allah dalam ayat ini. Kalau kita dah faham mesej Allah dalam ayat ini, apa yang saya kena buat untuk saya jadi orang seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kalau ayat ini bercakap tentang pentingnya berfikir, sekarang kita fikirkan macam mana saya nak jadi orang yang setiap hari itu bermula dengan mahu berfikir. Kan? Jadi Masya Allah. Ada yang sebut tentang merenung ayat-ayat Allah. Ada yang mengajak untuk merenung alam ciptaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin seseorang itu mengenal hakikat alam ini, yang menumbuhkan alam ini sehingga sempurna, ada tuannya itu, maka semakin dia jelas siapa yang menumbuhkan alam ini sampai sempurna, maka semakin kuat jugalah dia memuji yang menumbuhkan alam ini sampai sempurna. Rabb. Sebab itu dia kena fikir. Jadi hajah-hajah nak mula berfikir lepas ni, pagi-pagi bangun, ambil Al-Quran, tadabbur. Ada majlis-majlis tadabbur kan? Saya pun biasanya pukul 6.30 itu, kalau lepas daripada subuh, biasanya saya akan bawa untuk tadabbur. Satu hari satu muka surat saja. Kita tadabbur. Sekejap je, 15 minit je. Itu supaya kita berfikir. Dan ada orang yang dia lepas baca Quran, dia pergi keluar tengok alam. Dan kemudian dia berfikir tentang alam. Siapa yang ciptakan alam ini? Dan kemudian dia mencipta rasa takjub itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia pelajari lagi.
InsyaAllah, tabarakallah. Ada orang yang dia bangun pagi-pagi, dia memikirkan apa manfaat yang boleh dia bagi pada orang lain. Dia fikirkan, apa manfaat hari ni saya boleh bagi pada orang lain. 1, 2, 3. Ya. Tapi jangan pula apa manfaat yang orang lain boleh bagi pada saya. Itu terbaliklah kan. Yang ini yang kita nak bagi pada orang. Jangan duk fikir apa yang orang boleh bagi pada saya. Kerana kalau kita minta dengan manusia, kita akan kecewa. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah Allah spesifikkan perintah untuk bertakwa ini kepada orang yang berakal. Orang yang mahu berfikir. Jadi kalau kita tak mahu berfikir, macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa? Itu persoalannya. Baik. Selesai yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Masih lagi pada ayat yang sama. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Allah suruh sediakan bekalan, dan bekalan yang terbaik itu adalah takwa, dan bertakwalah wahai ulil albab. Baik, soalan. Siapakah yang meninggalkan sebab dan mereka bukannya bertawakal? Siapa yang meninggalkan sebab mereka itu bukannya bertawakal? Jelaskan maksud ayat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud dia? Baik, Ibnu Atiyah menyebutkan bahawa orang-orang Arab dahulu, mereka ni kata apa? Bagaimana Tuhan kami tidak memberi makan kepada kami sedangkan kami melaksanakan ibadah haji? Kan. Ini pun satu mentaliti yang kena diperbetulkan juga. Kan. Macam mana Allah tak bagi kami rezeki sedangkan kami ni orang yang solat siang dan malam? Macam mana Allah tak bagi kami ni rezeki sedangkan kami ni orang yang baca Al-Quran siang dan malam? Macam mana Allah tak bagi kami ni rezeki sedangkan sekian dan sekian kebaikan yang kami buat? Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni mereka yang minum arak? Tak faham Hajah Amira. Dekat mana tu? Ya, tidak jaga anaknya. Anaknya dah 2 ke 1 tu. Elok je nengok maknya tak nangis pergi. Anaknya kat dia elok tu. Ya Karim. Masa perutnya besar. Asap. Kenapa tu Hajah? Ada apa tu? Baik. So ini satu cara fikir yang kena diperbetulkan juga ya. Pasal orang Arab dahulu mereka dah cakap macam tu. Maka mereka pun pergi menunaikan haji tanpa membawa bekal. Pasal mereka fikir bahawa takkanlah kita ni nak buat baik, Allah tak bantu kita. Yang buat jahat pun Allah bantu, takkanlah yang buat baik Allah tak bantu. Dia guna hujah macam tu kan. Pening kepala juga kita nak jawab kan. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maka kerana ada orang-orang yang terdahulu kata kami ini buat benda baik, pergi haji, takkanlah Tuhan tak bagi kami makan. Dan mereka juga kata apa? Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kami ni tawakal sungguh-sungguh ni. Ini tahu tawakal ke? Maka Allah melarang perbuatan tersebut dan Allah memerintahkan mereka agar membawa bekal, iaitu bekal makanan dan minuman. So itu Haji Hajah. Ini juga menjadi satu petunjuk besar untuk kita bahawa yang pertamanya, ya kita meyakini rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mengetahui antara rumus-rumus rezeki itu adalah semakin ditingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah mudahkan rezeki untuknya. Tetapi semakin dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendati pun dia nampak banyak duit yang dia dapat, tetapi sebenarnya Allah menyiksa batinnya kalau orang yang macam tu, sebenarnya rezekinya juga turut disempitkan. Rezeki ni tak sebenarnya rezeki dapat duit banyak ya. Kerana rezeki yang sangat besar itu adalah apa dia?
Haji-hajar. Apa rezeki yang sangat besar? Iman. Iman. Hati tenang, mendapat keampunan Allah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah mahukan kebaikan untuk dia ni, Allah mahukan kebaikan untuk Hajah Juwairiyah contohnya. Allah mahukan kebaikan untuk Hajah Siti Maryam contohnya. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, maka yang pertama Allah bagi kepada orang ini adalah yufaqihu fid din. Allah bagi dia faham agama. Pasal apa? Satu manusia yang dia faham agama, maka dia akan menelusuri hidup ini dengan agamanya. Tapi satu manusia yang dia tak faham agama, maka dia akan pening kepala, dia akan susah hati, dia akan rasa Allah tak sayang dia, dia akan rasa macam-macam. Pasal apa? Dia tak faham agama. Sebab tu haji-hajah apabila kita diberikan ruang dan peluang untuk belajar agama ni, jangan kita persia-siakan. Boleh ya, insya-Allah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah beri faham agama, itu nikmat yang cukup besar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi antara lainnya mengingatkan kita bahawa hey Hafiz, usahalah. Hey Hafiz, kena bergerak. Hey Hafiz, kena kerja. Means lakukan sesuatu, jangan tunggu bulan jatuh ke riba. Macam mana orang yang tunggu bulan jatuh ke riba? Ya, agak-agaknya ada ke bulan jatuh ke riba? Allahumma salli ala Muhammad. Haji-hajah bagus belajar bab hati ni. Tetapi belajar bab syariat juga penting. Kena seimbang. Kita khawatir ada yang belajar bab hati, dia tak belajar bab syariat. Dia tak seimbang. Ada yang belajar bab syariat, tak belajar pula bab hati. Pun tak seimbang. Jadi kena belajar bagi seimbang kedua-duanya itu. Kita nak bekalkan dengan bekalan taqwa, itu bekalan hati kita. Kita nak bekalkan orang yang bertakwa ini, dia mesti ada sebab dan akibat. Dia faham tentang perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu yang keempat. Bolehkah kita nak habiskan? Ada 10 lagi. Haji-hajar. Boleh ke? Masya Allah. 10 lagi. Kalau 10 lagi pukul 12 lah kita habis. Kita baru habis 4 ni. Kalau ada 10 lagi, boleh tapi nak 3 minit. Nak ambil 3 minit break. Tak apa. Haji-hajar saja je gurau. Manalah 10 lagi kan. Haji-hajar nak pergi sampai 10 lagi boleh. Tak ada masalah. Tapi haji-hajar je lah yang bincang sama-sama. Saya tak nak dah. Saya pukul 10.30 saya nak kena rehat. Esok pagi-pagi pun nak kena sambung tugas lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Esok pukul 4.30 pagi dah kena mula bertugas. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tak adalah. Kita ada 3 lagi yang berbaki. Haji-hajar saja je. Tapi Masya Allah, itu semangat yang luar biasa tu. Untuk orang-orang yang mahu belajar Al-Quran, itu semangat yang luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita lihat ada 3 lagi persoalan. Persoalan yang kelima, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini terkait dengan tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Boleh tak nak berniaga? Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, lihatlah ayat yang sebelumnya itu Allah suruh tinggalkan perbalahan. Soalan, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keharusan untuk berniaga
ketika menunaikan haji. Dan dalam masa yang sama Allah sebut tentang menegah daripada berlaku perselisihan. Baik. Sebab itu awal lagi kita dah baca tentang wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan juga umrah. Ibadah-ibadah lain pun ada juga. Tapi kenapa untuk ibadah haji Allah sebut lillah? Yang lain bukan kerana Allah ke? Kerana Allah juga. Tapi sebab memang orang yang buat haji, orang yang buat umrah, kadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang lah, selalunya kita ni ada benda-benda lain. Dia ada serampang 9 mata. Umrah tu 1 part, tapi dia serampang 9 mata. Kan? Nak meniaga pun dia, nak beli barang perniagaan pun dia, nak beli barang untuk jiran dia juga, nak beli souvenir untuk nak pergi shopping pun dia juga, nak pergi berjalan sana sini pun dia juga. Dia fikir umrah itu yang nanti buat, tak apa, sekejap je umrah. Yang lain-lain tu kita buat benda-benda lain. Dah halang-halang pergi kan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka haji haja itu bukanlah menjadi satu larangan untuk berniaga. Namun dalam masa yang sama, ketika mana dilarang berdebat dalam haji, Allah sebut tentang jangan kamu berdebat. Itu adalah anggapan larangan untuk berdagang di dalamnya juga. Nampak tak bahasa Al-Quran itu? Masya Allah, tabarakallah. Kerana sebahagian besar masalah akan timbul perselisihan tentang kekurangan nilai dan banyaknya nilai harga. Kat sana nanti yang akan banyak menyebabkan orang nak bergaduh pasal apa? La. Kam rial. Dia gaduh dekat situ. Banyak nak bergaduh dekat situ. Ya Allah. La. Tinggalkan perbalahan. Jadi macam mana nak tinggalkan perbalahan kalau kita masih lagi melakukan perniagaan? Kecuali orang yang memang berniaga, dia tak nak bergaduh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hikmah yang ada di sebaliknya itu. Apabila disebutkan sebelum daripada dibenarkan, boleh kalau kamu nak berniaga juga, tapi make sure jangan bergaduh. Kan? Tapi kalau kamu ni memang kaki gaduh, tak payah, tinggalkan dulu. Fokus untuk haji, fokus untuk umrah. Fokus haji kalau dalam konteks haji ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad ini juga menjadi pelajaran besar kepada kita tentang bahawa berniaga itu tidak salah. Tetapi berhati-hati jangan sampai dengan kita berniaga sehingga kita boleh menyakitkan hati orang lain. Dengan kita berniaga itu sampai kita berbalah. Dan nak bagi tahu juga kepada kita bahawa antara tempat banyak orang nak bergaduh adalah tempat yang boleh membawa kepada duit. Antaranya apa? Inilah dia berniaga. Tapi jangan salah anggap pula. Bab niaga tu nanti kita bincang panjang bab yang lain. Tapi poinnya dekat sini diminta kepada kita untuk berhati-hati. Beza ya, berhati-hati dengan tak boleh langsung. Allahumma salli ala Muhammad. Selesai yang kelima, kita lihat yang keenam. Fa'idha qadaitum manasikakum. Ketika mana kamu selesai mengerjakan haji, fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka kita diperingatkan untuk selalu mengingati Allah, zikrullah, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, para salaf, orang-orang yang saleh, para nabi. Au asyadda zikra, ataupun perbanyakkanlah lagi zikir. Faminan nas, kemudian ada dalam kalangan manusia may yaqulu rabbana atina. Kita tak baca ayat sampai habis kat situ. Jadi poin dia adalah dekat sini, mengapakah Allah menyebutkan jika mengingati Allah maka itu ada kaitan dengan caranya berdoa. Mengapakah dimulakan dengan mengingati? Fazkurullah. Kenapa? Kenapa mula dengan suruh ingat Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa mengingat Allah itu adalah dengan cara berdoa. Bahawa doa itu merupakan isyarat apa yang dikehendaki oleh hati manusia.
dan apa yang diperlukan oleh batin. Sebab itu, kalaupun kita tidak doa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, banyakkanlah zikrullah dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perbanyakkan doa. Kerana itu zikrullah. Pasal apa dimulakan dengan cara macam tu? Sebab itu mengisyaratkan hati kita ni memerlukan sesuatu. Maka ketika mana kita memerlukan, maka kita minta. Maka minta itu adalah dengan jalan doa, memohon kepada Allah. Bukan seperti keadaan seseorang yang memohon hajat yang hanya mengucapkan di mulut sahaja. Sebab itu disebutkan dengan zikir. Walaupun kita mengetahui bahawa tahapan zikir, ini pelajaran bahasa Arab sikit lah ya. Zikir. Zal, kaf, ra. Zikir. Minima, zikir ni maksud menyebut. Minima, sebutan itu adalah sebutan di mulut. Itu minima zikir. Sebab itu minima zikir itu adalah dengan kita memperbanyakkan menyebut. Tapi ada orang yang dia tidak sebut pun di mulutnya, tetapi di hatinya tidak pernah lupa. Kan? Abang tak pernah pun sebut saya selama saya tak ada. Bukan abang tak sebut. Tapi semua tu abang ingat selalu dalam hati. Ada beza tak? Dengan ada orang yang selalu sebut tapi dia tak ingat pun. Ada tak? Ada juga macam tu. Sebab itu bila kita bercakap tentang zikir, ada zikir yang minima belajar dahulu sebut di mulut. Tetapi pergilah ke dalam lagi sampai apa yang kita sebut di mulut itu kita ingat sampai di hati. Itu zikir. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun sekarang ni perlahan-perlahan lah kan ulang kaji sedikit pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang dulu belajar. Sekarang ni taklah pandai sangat pun kan, tapi kita kena ulang kaji. Jadi saya ulang kaji tu saya tak ulang kaji seorang-seorang lah. Saya ajaklah siapa-siapa yang nak ulang kaji. Jadi saya buatlah satu grup yang boleh belajar sama-sama dengan saya. Ada yang nak belajar ke sama-sama? Kan? Kalau ada, tulis nombor 1. Kalau tak ada, jangan tulis apa-apa. Baik. Tapi bukan belajar yang tu, dia just jangan ingat ini kelas, kena buat kelas serius ke tak ada. Ini sekadar untuk kita sama-sama berkongsi ilmu sahaja. Dekat situ. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kunci bagi segala permintaan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan orang yang berdoa serta membahagikan golongan ini. Terdapat golongan yang hanya meminta akan kesedangan hidup di dunia, maka tidaklah mereka berdoa melainkan hanya cintanya kepada dunia. Ada juga golongan yang lain mereka meminta perlindungan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Sebab itulah Allah menyebutkan tentang doa itu kunci bagi segala permintaan manusia. Sebab itu zikrullah tidak hanya semata-mata dengan kita sebut subhanallah semata-mata. Tapi perbanyakkan doa itu juga adalah sebahagian daripada zikrullah. Banyakkan berdoa. Antara doa yang diajarkan oleh guru kami adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kat mana doa tu? Siapa tahu? Surah Al-Ahqaf ayat
yang ke-15. Surah Ahqaf ayat 15. Habis saja solat, baca doa. Surah Ahqaf ayat 15. Baik. Saya tak bincanglah bab doa tu nanti. Bila-bila nanti kita ambil masa, insya-Allah. Saya pun tak tahu bila-bila tu lah. Nanti bila-bila tu siapa yang ada peluang tu, rezeki dia lah kan. Kalau tak tu nak buat macam mana. Surah Ahqaf ayat 15. Hajah. Alhamdulillah. Dan yang ketujuhnya, ini penutup untuk malam ini. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bahawa setiap daripada kita ini nasibun, bahagian kita ini maka sabu, apa yang kita usahakan. Allah sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Soalan, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menghisap amalan makhluknya atas apa yang mereka kerjakan? Maka di sini Ibnu Juzzi menyebutkan tentang ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menghitung ataupun menghisap manusia atas apa yang mereka kerjakan? Maka jawab Sayyidina Ali, seperti mana yang telah diberikan rezeki kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sebab itu doa sungguh-sungguh supaya direzekikan kita dengan iman dan juga amal soleh. Itu kita boleh tahu. Dan ada orang yang menganggap rezeki itu mesti kena banyak duit, rezeki itu kena banyak harta, rezeki itu kena rumah besar, kereta besar, kereta mewah dan sebagainya. Lah, itu itu sebahagiannya. Tetapi dengan rezeki yang Allah berikan itu, maka perhatikanlah ke arah mana kita gunakan. Sebab itu kita sebut tadi, yang paling besar itu adalah may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sebab itu orang yang direzekikan dengan kefahaman agama dan juga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan apa sahaja kepada dia, insya-Allah baik. Sebab itu kalau bab harta pun, ni'mal malu salih lirrijalis salih. Harta itu dia baik apabila berada di tangan orang yang baik. Wallahu ta'ala alam. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, ada pun apa yang saya sebutkan tadi, saya sharekan link di ruangan chat haji-hajah. Sekejap ya, saya sharekan link di ruangan chat untuk sajalah siapa yang nak sama-sama ni. Saya sebut ni bukan ni kelas belajar ya. Ni sama-sama saja saya nak kongsi-kongsi apa yang saya study, saya ulang kaji tu. Saja saya kongsi-kongsi dalam grup ini dengan rakan-rakan siapa yang ada di situ. Boleh klik link dekat ruangan chat itu. Yang dah klik bagi thumbs up dekat reaction. Thumbs up macam ni. Nampak ke thumbs up macam ni? Kan? Yang sudah boleh bagi thumbs up. Yang belum tak payah thumbs up lagi lah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Saya mohon maaf, kita mula 9.30 sekali lagi pada hari ini oleh kerana yalah, waktu Isyak ni dia agak kritikal kan. Kadang-kadang kita balik cepat daripada Masjid Surau, kadang-kadang kita balik lambat sikit. Jadi waktu-waktu macam tu memang kadang-kadang terkejar-kejar. Khususnya bagi kami ni lelaki lah, saya lah lelaki khususnya, dan kita pula ada tugasan sebagai imam dan sebagainya. Jadi mohon maaf haji-hajah, tapi harapnya jangan mematahkan semangat kita, teruskan istiqamah untuk sama-sama kita mempelajari dan mendalami Al-Quran. Saya serahkan majlis ini kembali kepada
puan pengurusi majlis pada malam ini. Dan daripada saya itu dahulu, naktafi bihazal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali kepada puan pengurusi majlis pada malam ini. Ya Allah, silakan.